pakar ekonomi global kini sedang memerhatikan. Selepas China mengisytiharkan akan mengurangkan pergantungannya kepada Malaysia, keputusan yang tidak dijangka mula terserlah. Di sektor pembuatan utama China, kadar kecacatan komponen melepasi 50% dan pembatalan kontrak daripada pelanggan luar negara mula berleluasa. Penganalisis rantaian bekalan global menyatakan, tanpa komponen Malaysia, piawaian kualiti tidak mungkin dapat dipenuhi. Namun, permulaan situasi ini adalah sesuatu yang lebih mengejutkan. Semuanya bermula dari kekecohan di sebuah kafe terkemuka di segitiga emas, Kuala Lumpur. Rekaman video tular menunjukkan pelancong dari China menjerit dan meminum arak di dalam premis. Video itu tersebar ke seluruh dunia dalam sekelip mata. Ramai yang melihatnya berpikir, Malaysia pun akhirnya sama sahaja dengan negara-negara Asia yang lain. Ketertiban dan adab hanyalah biasa-biasa. Tetapi, anggapan itu salah sama sekali. Dan betapa besar kos yang perlu dibayar akibat salah faham itu, saya akan menceritakan gambaran penuhnya sekarang. Sila subscribe saluran ini, berikan like, dan tinggalkan komen Malaysia boleh. Nama saya Maribel Vega. Berusia 37 tahun, dilahirkan di Paris, Perancis, dan telah menjadi penganalisis strategi global selama 15 tahun. 10 tahun daripadanya saya habiskan di Shanghai dan Beijing, China. China adalah negara yang banyak mengajar saya, kepantasan yang luar biasa, skala yang menakjubkan, dan tenaga yang tidak pernah habis. Tetapi pada masa yang sama, saya juga belajar tentang kekacauan. Ruang awam sentiasa bising. Budaya beratur hampir tidak wujud. Memotong barisan adalah perkara biasa. Di kereta api bawah tanah, tolak-menolak adalah lumrah. Bercakap dengan suara yang kuat di restoran adalah asas. Kualiti perkhidmatan berbeza seperti langit dan bumi, ada yang hebat, ada yang teruk. Piawaian kebersihan dan peraturan keselamatan juga tidak seragam. Itulah Cina yang saya alami selama 10 tahun. Saya tidak mengatakan ia buruk, ia hanya begitu. Saya percaya itulah ciri Asia, mengorbankan ketertiban demi pertumbuhan pesat dan mengabaikan ketepatan demi skala besar. Pada suatu hari, seorang rakan sekerja menghantar satu pautan, video kekecohan di kafe segitiga emas, Kuala Lumpur. Beberapa pelancong dari Cina meminum arak di dalam premis, botol baijiu diletakkan di atas meja. Mereka membuat bising dan jelas pelanggan lain terganggu. Pekerja kafe memberi amaran dengan sopan, tetapi tidak berhasil, dan akhirnya polis dipanggil. Video itu tular di media sosial Cina. Ia juga menjadi perbualan hangat dalam komuniti dalam talian Malaysia. Saya menonton video itu dan mengangguk. Betul jangkaan saya. Malaysia pun sama sahaja. Apa yang berlaku di Cina, berlaku juga di Malaysia. Asia Timur semuanya serupa. Saya membincangkan perkara ini dengan rakan sekerja di pejabat Shanghai semasa makan tengah hari. Apabila saya bertanya sama ada mereka melihat video kafe Malaysia itu, semua menjawab ya, sama macam Cina, kata saya. Asia semuanya lebih kurang serupa. Berkembang pesat, tetapi ketertiban awam masih jauh. Itulah kesimpulan kami. Pada masa itu, saya tidak tahu banyak tentang Malaysia. Hanya tahu ia terkenal dengan teknologi AI yang canggih. Itu sahaja. Bagi saya, Malaysia hanyalah negara kecil yang tenang dan damai, terletak di antara dua kuasa besar, sedikit berteknologi, tetapi berskala kecil. Itulah pandangan saya. Seminggu kemudian, ibu pejabat secara tiba-tiba menghubungi saya, arahan tugasan ke Malaysia. Mesyuarat telah diatur dengan syarikat rakan kongsi di Kuala Lumpur. Sejujurnya, saya berat hati. Kerja di Cina menimbun, dan mengapa pula ke Malaysia? Insiden kafe itu telah memberikan tanggapan negatif, pasti bising dan menyusahkan, macam Cina. Ketertibannya pasti huru-hara. Prasangka itu memenuhi pikiran saya, tetapi tugasan itu tidak dapat dielakkan. Saya terpaksa mengemas beg dan menaiki pesawat dari Shanghai ke Kelia. Penerbangan itu singkat, hanya kira-kira 5 jam. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa penerbangan singkat itu akan mengubah pandangan hidup saya secara keseluruhan. Pesawat mendarat di Kelia pada pukul 2 petang. Saya mengambil bagasi dan menuju ke pintu keluar. Sebaik sahaja saya melangkah masuk ke dalam lapangan terbang, kejutan pertama melanda.
ketenangan. Ia sama sekali berbeza dengan lapangan terbang Cina. Lapangan terbang Shanghai sentiasa dipenuhi bunyi bising. Orang ramai menjerit di telepon, kanak-kanak berlari dan menjerit, dan pengumuman juga bising. Tetapi Klia sunyi. Orang ramai bergerak dengan teratur. Terdapat barisan panjang menuju ke imigresen, tetapi semua orang menunggu dengan senyap. Tiada yang memotong barisan, tiada yang menolak. Mereka hanya menunggu giliran dengan tenang. Saya terkejut melihat pemandangan ini. Adakah ini benar-benar lapangan terbang Asia? Selepas selesai imigresen, di hadapan karusel tuntutan bagasi juga ada ketertiban. Orang ramai berdiri selangkah ke belakang, dan apabila bagasi mereka keluar, mereka mengambilnya dengan tenang. Tiada yang menolak, tiada yang menjerit. Pegawai penerangan lapangan terbang menunjukkan arah dengan senyuman yang mesra, dan mereka fasih berbahasa Inggris. Saya menaiki taksi menuju ke hotel perniagaan di KLCC. Di dalam taksi, satu lagi perkara mengejutkan berlaku. Pemandu taksi itu senyap. Di China, pemandu taksi sering bercakap atau membuat panggilan telepon, tetapi pemandu ini berbeza. Beliau hanya bercakap apabila perlu, dengan sopan, dan tidak memasang radio tanpa meminta kebenaran saya. Beliau hanya memandu dengan senyap dan selamat. Pemandangan Kuala Lumpur dari tingkap kereta juga mengagumkan. Jalan raya bersih, lorong jelas, dan mematuhi lampu isyarat kelihatan seperti perkara yang wajib. Di China, banyak kereta memecut sebelum lampu isyarat bertukar, tetapi di sini semua orang mematuhi isyarat dengan tepat. Pejalan kaki juga melintas hanya di lintasan. Jarang sekali saya melihat orang melintas sesuka hati. Saya tiba di hotel sekitar jam 3.30 petang. Semasa check-in, kaki tangan melayan saya dengan bahasa Inggris yang sempurna. Senyuman yang tidak lekang, penjelasan yang jelas, dan proses yang cepat dan tepat. Di hotel Cina, check-in sahaja boleh memakan masa 30 menit, tetapi di sini, ia tidak sampai 5 menit. Saya masuk ke bilik, mengemas bagasi, dan berpikir, ada sesuatu yang tidak kena. Ini terlalu berbeza daripada apa yang saya jangkakan. Saya melihat video kekecohan di kafe, dan menyangka Malaysia juga huru-hara seperti Cina, tetapi apa yang saya lihat adalah sebaliknya. Ketenangan, ketepatan, budi bahasa. Itulah Malaysia yang saya alami dalam masa 3 jam sahaja. Saya mandi dan menukar pakaian. Saya ada janji makan malam pada pukul 7 malam dengan wakil syarikat rakan kongsi. Kami dijadwalkan bertemu di sebuah restoran Malaysia berhampiran hotel. Saya keluar dari hotel sekitar pukul 6 petang. Semasa berjalan di jalan-jalan KLCC, saya memerhatikan lebih banyak perkara. Jalan-jalan sangat bersih. Hampir tiada sampah kelihatan, dan putung rokok juga jarang. Di bandar-bandar besar Cina, sampah berselerak di tepi jalan adalah biasa. Pakaian orang ramai juga kemas. Mereka berjalan pantas, tetapi tidak kelihatan tergesa-gesa. Mereka hanya bergerak ke destinasi dengan check-up. Apabila saya melalui pintu masuk stesen LRT, saya terkejut lagi melihat orang ramai menaiki tangga. Stesen LRT di Cina sentiasa sesak dan bising. Orang ramai menolak, menjerit, dan bergerak kelam kabut. Tetapi di sini, ia berbeza. Orang ramai menaiki tangga dengan senyap, secara semula jadi memisahkan diri. Mereka yang berjalan di kiri, dan mereka yang berdiri di kanan. Saya tiba di restoran, dan wakil syarikat rakan kongsi telah pun tiba. Seorang lelaki pertengahan 40-an bernama Encik Rahman, berpakaian suit dan bersikap sangat sopan. Kami bersalaman dan duduk. Kata-kata pertamanya sangat mengesankan. Terima kasih kerana sudi datang dari jauh. Ia adalah ucapan yang ringkas, tetapi saya merasakannya datang dari hati. Dalam mesyuarat perniagaan di Cina, selalunya kami terus ke perkara utama, tetapi di sini ia berbeza. Ia bermula dengan kata-kata yang mengambil berat tentang keadaan rakan kongsi. Kami berbual santai sambil makan malam. Encik Rahman memberitahu beliau lahir dan dibesarkan di Kuala Lumpur, belajar pengurusan perniagaan di universiti, dan telah bekerja di syarikatnya selama 15 tahun. Karena beliau bercakap tenang, penjelasannya jelas, dan jawaban kepada soalan tepat. Selepas makan, perbincangan serius bermula. Saya menjelaskan keadaan pasaran Cina, dan beliau menceritakan
strategi syarikat Malaysia. Namun, semakin lama kami berbual, saya menemui satu lagi perkara yang menakjubkan. Analisis beliau sangat teliti. Syarikat Cina kebanyakannya fokus pada gambaran besar, skala, kepantasan dan pengembangan, dengan pemikiran bahwa perincian boleh diselesaikan kemudian. Tetapi Encik Rahman berbeza. Beliau bermula dari perincian dan bergerak ke gambaran besar. Semua angka adalah tepat, semua rancangan mempunyai asas, dan semua risiko telah disediakan langkah tindak balas. Saya bertanya, jika berlaku turun naik yang tidak dijangka di pasaran Cina, bagaimana Anda akan bertindak balas? Beliau segera menjawab, kami telah menyediakan 3 senario, dan kami mempunyai pelan tindakan untuk setiap senario. Beliau kemudian mengeluarkan tabletnya dan menunjukkannya kepada saya. Manual tindak balas kecemasan telah disusun dengan sempurna. Pada saat itu, saya sadar. Inilah cara syarikat Malaysia bekerja. Mengutamakan ketepatan berbanding kepantasan, ketelitian berbanding skala, dan kestabilan berbanding pengembangan. Dan saya sadar bahwa ini bukan cara yang salah. Malah, dalam jangka masa panjang, ia mungkin lebih cekap. Selepas mesyuarat makan malam berakhir, saya berjalan pulang ke hotel. Sudah pukul 10 malam, tetapi bandar kelihatan sangat selamat. Wanita berjalan bersendirian, kedai serbaneka terang benderang, dan kadangkala kereta peronda polis lalu. Di Cina, berjalan bersendirian pada waktu malam agak meresahkan, tetapi di sini, perasaan itu tidak ada sama sekali. Saya kembali ke bilik hotel dan berbaring di katil. Saya merenung kembali hari itu dan berpikir, prasangka yang saya pegang tentang Malaysia salah sama sekali. Saya melihat video kekecohan di kafe dan menyangka Malaysia juga akan huru-hara seperti Cina. Tetapi apa yang saya lihat adalah sebaliknya. Ketenangan, ketepatan, kestabilan. Saya berasa malu kerana menilai seluruh Malaysia berdasarkan satu insiden di kafe. Malaysia berbeza daripada Cina. Senyap, tertib dan tepat. Pantas tetapi selamat, cekap tetapi sopan, maju tetapi stabil. Inilah gambaran Malaysia yang saya temui dalam satu hari sahaja. Tetapi ini hanyalah permulaan. Apa yang akan saya saksikan dalam seminggu yang akan datang akan mengubah nilai-nilai saya sepenuhnya. Dan dalam proses itu, saya akan menyaksikan betapa besar kesilapan yang dilakukan oleh Cina. Keesokan paginya pada pukul 8, saya melawat ibu pejabat syarikat Rakan Kongsi, sebuah bangunan 20 tingkat di KLCC, dan lobi itu sendiri sudah mengagumkan, bersih, modern, dan senyap. Bangunan syarikat besar di Cina kebanyakannya megah tetapi bising, tetapi di sini berbeza. Penyambut tetamu menyambut saya dengan senyuman. Mereka mengesahkan nama saya, menyediakan pas pelawat, dan menghubungi wakil syarikat. Seluruh proses itu selesai dalam masa 3 menit. Di China, prosedur ini sahaja mengambil masa 10 menit. Saya naik lift ke tingkat 15. Koridor sunyi, pintu bilik mesyuarat tertutup, dan pekerja fokus pada kerja di meja masing-masing. Pejabat Cina kebanyakannya bising. Orang ramai bercakap lantang di telepon, berjalan di antara meja untuk berbual, dan pintu bilik mesyuarat terbuka, membiarkan kandungan mesyuarat didengari. Tetapi di sini, semuanya bergerak dengan senyap dan cekap. Saya masuk ke bilik mesyuarat. 5 orang sudah duduk. Selain Encik Rahman, terdapat ketua pasukan teknikal, pengarah pemasaran, pegawai keuangan, dan ketua pegawai eksekutif, CEO. Semua berpakaian suit, dan di hadapan setiap orang ada komputer riba dan dokumen yang disediakan. Mesyuarat bermula tepat pukul 9 pagi. Di Cina, kelewatan 30 hingga 45 menit adalah perkara biasa, tetapi di sini, ia tepat mengikut menit. CEO memulakan dengan ucapan, "Terima kasih kerana melawat dalam kesibukan Anda. Hari ini, ada 3 perkara utama yang akan kita bincangkan. Status projek semasa, rancangan pengembangan masa depan, dan pengurusan risiko." Jelas sekali, dalam mesyuarat Cina, agenda sering kabur. Tidak jarang mesyuarat berakhir tanpa kesimpulan setelah bercakap tentang pelbagai perkara, tetapi di sini, matlamat jelas dari awal. Ketua pasukan teknikal memulakan pembentangan pertama. Penjelasan mengenai produk yang sedang dibangunkan sangat terperinci. Semua spesifikasi dinyatakan. Hasil ujian disusun dalam graf,
dan piawaian kualiti dibandingkan dengan piawaian antarabangsa. Pembentangan syarikat Cina kebanyakannya berpusat pada visi, menunjukkan gambaran besar, menjanjikan masa depan, dan menekankan potensi. Angka dan hasil ujian konkret akan ditambah kemudian. Tetapi syarikat Malaysia adalah sebaliknya. Realiti mendahului visi, bukti mendahului potensi, dan hasil mendahului janji. Saya bertanya, berapakah kadar kecacatan produk ini? Ketua Pasukan Teknikal segera menjawab, pada masa ini 0,3%. Ini adalah tahap yang sangat rendah. Memandangkan purata industri adalah 2%. Matlamat kami adalah untuk mengurangkannya kepada 0,1%. Ia adalah jawaban yang konkret dan tepat. Syarikat Cina mungkin akan menjawab, hampir tiada, tanpa angka yang tepat. Tetapi di sini, ia berbeza. Semua jawaban mempunyai asas, dan semua dakwaan disokong oleh data. Pengarah, pemasaran, memulakan pembentangan kedua. Rancangan pengembangan ke pasaran global juga mengagumkan. Analisis pasaran dibuat mengikut negara, situasi pesaing disusun, dan strategi kemasukan dirumuskan secara berperingkat. Apa yang paling mengejutkan ialah analisis risiko. Masalah yang mungkin timbul di setiap pasaran disenaraikan dengan teliti, dan langkah tindak balas untuk setiap masalah telah disediakan. Perubahan mata wang, ketidakstabilan politik, perbezaan budaya, peraturan perundangan, dan masalah logistik, semuanya dipertimbangkan. Rancangan pengembangan syarikat Cina kebanyakannya agresif. Mula-mula masuk, masalah diselesaikan kemudian. Pengembangan pantas adalah keutamaan, risiko adalah nomor 2. Tetapi syarikat Malaysia adalah sebaliknya. Matlamatnya adalah untuk bersiap sedia dengan teliti, meminimumkan risiko, dan berkembang dengan stabil. Pegawai keuangan membuat pembentangan ketiga. Rancangan pelaburan dan ramalan hasil juga sama telitinya. Semua angka mempunyai asas, semua ramalan dianggarkan secara konservatif, dan semua rancangan kelihatan munasabah. Saya semakin yakin. Kekuatan syarikat Malaysia bukanlah kepantasan, tetapi ketepatan. Bukan skala, tetapi kualiti. Bukan pengembangan, tetapi kestabilan. Dan saya sadar bahwa ini boleh menjadi kelebihan dan bukannya kelemahan. Mesyuarat berakhir pada pukul 12. Ia berlangsung selama 3 jam, tetapi perbincangan tidak pernah menyimpang. Semua orang fokus, semua soalan dijawab, dan semua agenda mencapai kesimpulan. Dalam mesyuarat Cina, dalam masa 3 jam, pasti ada banyak rehat, orang keluar masuk, panggilan telepon diterima, dan tumpuan terganggu. Tetapi di sini, ia sama sekali tidak berlaku. Kami makan tengah hari bersama. Kami pergi ke restoran Malaysia berhampiran syarikat, suasana bersih dan tenang. Semasa menunggu pesanan, CEO bertanya, bagaimana dengan pasaran Cina? Kami dengar suasananya telah banyak berubah baru-baru ini. Saya menjawab dengan jujur, ya, ia telah banyak berubah. Kerajaan Cina memperketat dasar swasembada teknologi dan syarikat berusaha mengurangkan kebergantungan kepada luar negara. Terutamanya, ada gerakan ketara untuk mengurangkan pergantungan kepada komponen dan teknologi Malaysia. CEO mengangguk, begitu. Kami juga menyadari pergerakan ini, tetapi kami tidak terlalu risau. Saya bertanya mengapa. CEO menjelaskan dengan tenang, kekuatan kami terletak pada teknologi yang sukar digantikan. Memang benar Cina berkembang pesat, tetapi dari segi kualiti masih ada jurang. Terutamanya dalam teknologi ketepatan, kestabilan dan ketahanan, kami berada di hadapan. Dan jurang itu memerlukan masa untuk diisi. Nadanya penuh keyakinan, tetapi tidak sombong. Ia adalah keyakinan yang berasas. Saya berpikir dalam hati, adakah benar begitu? Memandangkan kepantasan Cina, tidakkah jurang itu akan terisi dengan cepat? Tetapi itu adalah salah faham saya. Dalam beberapa bulan akan datang, saya akan menyaksikan betapa besar kesilapan yang akan dilakukan oleh Cina. Selepas makan tengah hari, petang itu kami melawat kilang. Kemudahan pembuatan terletak di luar bandar Kuala Lumpur, kira-kira 1 jam perjalanan. Kesan pertama, apabila tiba di kilang, adalah kebersihan. Bahagian luar bangunan itu kemas, tempat letak kereta teratur, dan papan tanda jelas.
Kami menerima taklimat keselamatan dan menukar pakaian kerja. Di kilang Cina, taklimat keselamatan selalunya formality. Tujuannya adalah untuk cepat selesai dan masuk ke kawasan kerja. Tetapi di sini berbeza. Mereka menjelaskan peraturan keselamatan dengan teliti selama 30 menit, mengesahkan jika ada soalan, dan memeriksa sama ada semua peralatan dipakai dengan betul. Apabila saya melangkah masuk ke barisan pengeluaran, saya terkejut lagi. Ia senyap. Kilang Cina kebanyakannya bising. Bunyi mesin, perbualan pekerja, dan bunyi forklift bercampur baur. Tetapi di sini, hanya bunyi mesin yang kedengaran. Pekerja fokus pada tugas mereka dengan senyap, tiada perbualan yang tidak perlu, dan semua pergerakan cekap. Kami juga melawat bilik kawalan quality. Di sini, semua produk diperiksa, tetapi piawaiannya sangat ketat. Walaupun calar kecil dianggap sebagai kecacatan, jika sedikit lari daripada spesifikasi, ia akan dikerjakan semula. Semua data direkodkan dan boleh dijejaki. Ketua Kawalan Quality menjelaskan, kami menyasarkan sifar kecacatan. Kami sama sekali tidak membenarkan produk cacat sampai ke tangan pelanggan. Oleh itu, kami melakukan pelbagai peringkat pemeriksaan, merekodkan setiap proses, dan jika masalah berlaku, kami segera mencari punca dan memperbaikinya. Di kilang Cina, kepantasan adalah keutamaan. Buat cepat, hantar cepat, masalah diselesaikan kemudian. Pemikiran mereka adalah untuk menampung kadar kecacatan yang tinggi dengan kuantiti. Tetapi kilang Malaysia adalah sebaliknya. Quality diutamakan berbanding kepantasan, ketepatan berbanding kuantiti. Dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur, saya termenung. Malaysia yang saya lihat dalam 2 hari ini sama sekali berbeza daripada apa yang saya bayangkan. Ia adalah negara yang tertib, tepat, stabil, dan mengutamakan kualiti. Tetapi apa yang lebih mengejutkan ialah sikap orang ramai. Di Cina, semua orang tergesa-gesa. Cepat berjaya, cepat kaya, cepat naik pangkat. Tetapi orang Malaysia berbeza. Mereka mahu maju dengan betul, walaupun perlahan. Mereka mengutamakan kebolehpercayaan jangka panjang berbanding keuntungan jangka pendek. Saya kembali ke hotel, membuka komputer riba, dan meringkaskan apa yang saya lihat hari itu. Laporan saya berbunyi, daya saing syarikat Malaysia terletak pada ketepatan, bukan kepantasan. Jika China menguasai dengan skala, Malaysia meyakinkan dengan kualiti. Perbezaan ini mungkin kelihatan memihak kepada China dalam jangka pendek, tetapi Malaysia lebih mampan dalam jangka panjang. Pada masa itu, saya fikir ia hanyalah pemerhatian. Tetapi beberapa bulan kemudian, saya mengetahui bahwa pemerhatian ini adalah ramalan yang tepat. Sejak saat China memandang rendah terhadap Malaysia, segalanya mula runtuh. Saya kembali ke Shanghai seminggu selepas menamatkan tugasan di Malaysia. Sebaik sahaja saya mendarat di lapangan terbang, perbezaan yang saya rasakan sangat jelas. Bising. Orang ramai bercakap lantang, menolak bagasi untuk tergesa-gesa, dan memotong barisan adalah perkara biasa. Seminggu yang lalu, saya pikir ini adalah lumrah, tetapi selepas kembali dari Malaysia, saya rasa tidak selesa. Saya kembali ke pejabat, dan rakan sekerja datang bertanya, bagaimana Malaysia? Adakah seperti yang dijangka? Adakah sama seperti Cina? Saya teragak-agak seketika. Saya tidak tahu bagaimana hendak menjelaskan. Mengatakan ia bagus sahaja tidak mencukupi. Mengatakan ia sama sekali berbeza juga tidak cukup konkret. Dan mengatakan ia mengagumkan mungkin kedengaran biasa. Akhirnya, saya menjawab, ia jauh lebih teratur daripada yang saya sangka, tertib, tepat, dan mengutamakan kualiti. Pendekatan mereka agak berbeza dari Cina. Rakan sekerja mengangguk, tetapi tidak menunjukkan minat yang mendalam. Bagi mereka, Malaysia kekal sebagai negara kecil, tidak begitu penting berbanding pasaran Cina yang besar. Kira-kira sebulan kemudian, kerajaan Cina membuat pengumuman besar. Mereka akan mengurangkan pergantungan kepada luar negara dalam industri utama, khususnya mereka mengisytiharkan akan mencapai swasembada dalam bidang semikonduktor, bateri, dan komponen ketepatan. Semasa menonton berita itu, saya berasa cemas. Adakah ini matlamat yang realistik?
Memandangkan piawaian kualiti dan ketelitian yang saya lihat di kilang Malaysia, nampaknya sukar bagi China untuk mencapai tahap itu dalam masa yang singkat. Tetapi orang di sekeliling saya optimis. Tengoklah kepantasan China. Kami sudah mencapai tahap tertinggi di dunia dalam banyak bidang. Menyamai tahap Malaysia hanyalah soal masa. Kata-kata seperti itu berlegar-legar. Suasana yang sama juga berlaku dalam mesyuarat syarikat. Ketua Pasukan Strategi berkata semasa pembentangan, kami merancang untuk mengurangkan pergantungan kepada komponen Malaysia sebanyak 50%. Pembekal domestik China berkembang pesat dan daya saing harga mereka jauh lebih tinggi. Saya mengangkat tangan dan bertanya, bagaimana pula dengan kualiti? Adakah pada tahap yang sama dengan komponen Malaysia? Ketua Pasukan Strategi menjawab dengan yakin, hampir sama. Masih ada sedikit jurang dalam beberapa aspek, tetapi ia sedang diperbaiki dengan cepat. Kami akan setanding sepenuhnya dalam masa setahun. Saya mengangguk, tetapi dalam hati saya ragu-ragu. Sistem kawalan kualiti, proses ujian, dan angka kadar kecacatan 0,3% yang saya lihat di kilang Malaysia berlegar di pikiran saya. Mampukah pembekal Cina benar-benar mencapai tahap itu? 2 bulan kemudian, tanda-tanda pertama muncul. Laporan datang dari pasukan pengeluaran syarikat. Kadar kecacatan komponen gantian buatan Cina adalah lebih tinggi daripada jangkaan. Berbanding dengan komponen Malaysia yang di bawah 0,5%, komponen Cina melebihi 10%. Ketua Pasukan Pengeluaran menjelaskan dalam mesyuarat, angka itu mungkin kelihatan seperti perbezaan kecil, tetapi impak sebenarnya besar. Kadar kecacatan yang tinggi meningkatkan kerja semula, melambatkan tarikh akhir, dan meningkatkan rungutan pelanggan. Terutamanya pelanggan luar negara sangat sensitif terhadap kualiti. Kadar kecacatan 10% adalah tahap yang tidak boleh diterima. Ketua Pasukan Strategi membantah, ini masalah sementara. Ia adalah proses penyesuaian untuk pembekal Cina. Ia akan bertambah baik dengan masa, tetapi ia tidak bertambah baik. Selepas 3-4 bulan berlalu, kadar kecacatan kekal tinggi. Malah, masalah lain timbul berturut-turut, kelewatan penghantaran, ketidakselarasan spesifikasi, dan kegagalan ujian. Pelanggan luar negara mula membantah. Email datang dari sebuah syarikat otomotif Eropa, isinya tegas. Kualiti komponen yang dihantar baru-baru ini tidak memenuhi piawaian. Jika keadaan ini berterusan, kami terpaksa mempertimbangkan semula kontrak. Kami juga sedang mempertimbangkan untuk beralih kembali kepada komponen Malaysia. Saya mengeluh sambil membaca email itu. Ia adalah apa yang saya jangkakan. Kepercayaan yang dibina oleh syarikat Malaysia bukanlah sesuatu yang wujud sekelip mata. Ia dibina selama berdekad-dekad, menjaga kualiti, menunaikan janji, dan menyelesaikan masalah. China tidak realistik untuk coba meniru itu dalam beberapa bulan. Suasana dalam syarikat mula berubah. Mereka yang pada mulanya optimis, kini mula menyuarakan kebimbangan. Kerana kelewatan berterusan, rungutan pelanggan bertimbun, dan jualan mula merosot. Pada bulan kelima, mesyuarat lembaga pengarah kecemasan dipanggil. CEO berkata dengan riak wajah yang serius, kita perlu mengkaji semula strategi kita. Rancangan untuk mengurangkan pergantungan kepada komponen Malaysia telah meletakkan syarikat dalam bahaya. Ketua Pasukan Strategi membela diri. Peningkatan pembekal Cina lebih perlahan daripada jangkaan, tetapi kita tidak boleh berputus asa. Dalam jangka panjang, kita pasti akan berjaya. Tetapi pegawai kewangan membantah. Mungkin dalam jangka panjang, tetapi mampukah kita bertahan dalam jangka pendek? 3 pelanggan luar negara telah membatalkan kontrak, dan 2 syarikat telah menghantar amaran. Jika ini berterusan, kita akan kehilangan 20% daripada sasaran jualan tahun ini. Bilik mesyuarat senyap. Semua orang duduk dengan riak wajah yang serius. Pada masa itu, saya sedar. Kos untuk Cina memandang rendah terhadap Malaysia sudah bermula. Dan ini bukan masalah satu syarikat sahaja. Selepas mesyuarat berakhir, saya kembali ke pejabat, dan seorang rakan sekerja berkata dengan perlahan, syarikat lain juga menghadapi situasi yang sama. Mereka cuba menggantikan komponen Malaysia dan mengalami masalah kualiti. Seluruh industri sedang bergolak.
Saya teringat kata-kata CEO Syarikat Rakan Kongsi Malaysia. Kekuatan kami terletak pada teknologi yang sukar digantikan. Pada masa itu, saya pikir ia keterlaluan, tetapi kini ia adalah penilaian yang tepat. China mungkin menguasai dengan skala dan kepantasan, tetapi dalam kualiti dan kestabilan masih ada jurang besar. Dan dengan mengabaikan jurang itu dan coba beralih dengan cepat, mereka membayar harga yang mahal. Malam itu, saya membuka komputer riba dan menyediakan laporan. Tajuknya, Realiti dan Risiko Strategi Penggantian Komponen Malaysia. Isinya adalah tenang. Memang benar tahap teknologi pembekal China meningkat pesat. Tetapi masih ada jurang besar dengan Malaysia dari segi kestabilan kualiti, ketelitian proses, dan pengurusan kecacatan. Percubaan untuk mengisi jurang ini dalam masa yang singkat telah membawa kesan yang tidak diingini. Ia mengakibatkan kehilangan kepercayaan pelanggan luar negara, pembatalan kontrak, dan kehilangan bahagian pasaran. Semasa menulis laporan, saya berasa pahit. Sebulan yang lalu, syarikat itu optimis. Mereka percaya pada kekuatan China dan fikir Malaysia boleh digantikan dengan mudah. Tetapi realitinya berbeza. Teknologi dan kepercayaan yang dibina oleh Malaysia bukanlah sesuatu yang boleh dimusnahkan dalam sekelip mata, dan ini hanyalah permulaan. Dalam beberapa bulan akan datang, masalah serupa akan timbul di seluruh China. Harga untuk memandang rendah terhadap Malaysia mula muncul dengan sepenuhnya. Memasuki bulan ke-6, keadaan menjadi lebih buruk. Bukan sahaja syarikat kami, tetapi seluruh industri pembuatan China menghadapi masalah yang sama. Percubaan untuk menggantikan komponen utama Malaysia gagal berturut-turut dan kesannya jauh melebihi apa yang dijangkakan. Mesyuarat tidak rasmi industri diadakan di sebuah hotel di Shanghai. Para eksekutif pembuatan utama berkumpul, tetapi suasananya muram. Semua orang menghadapi masalah yang sama. Naib Presiden sebuah syarikat peralatan elektronik memulakan perbualan. Syarikat kami menukar komponen paparan Malaysia kepada buatan China, tetapi kadar pembiakan warna tidak memenuhi piawaian. Pembeli Eropah mula membatalkan pesanan. Jika ini berterusan, prestasi tahun ini akan teruk. Seorang eksekutif syarikat komponen otomotif mengeluh, kami menukar sistem pengurusan bateri, tetapi ia gagal dalam ujian kestabilan. Pengeluar kereta Jerman membatalkan kontrak. Hubungan yang dibina selama 10 tahun runtuh dalam sekelip mata. Presiden syarikat peralatan tooling turut menyambung. Kami cuba swasembada komponen ketepatan, tetapi toleransi terlalu besar. Komponen Malaysia tepat dalam unit mikrometer, tetapi China tidak mencapai tahap itu. Akibatnya, kadar kecacatan meningkat lebih daripada 10 kali ganda. Saya hanya mendengar dengan senyap. Semua orang melakukan kesilapan yang sama. Mereka memandang rendah terhadap kemampuan teknologi Malaysia. Mereka percaya bahwa jika ada skala dan kepantasan, kualiti akan menyusul, tetapi realitinya tidak semudah itu. Seorang eksekutif berkata sambil tersenyum pahit. Kerajaan terus menekankan swasembada, tetapi di lapangan, semua orang tahu ia mustahil. Namun, tiada siapa yang berani bersuara. Mereka takut dianggap menentang dasar. Semua orang mengangguk. Masalah China bukan sahaja teknologi. Terdapat juga tekanan politik. Dengan swasembada menjadi matlamat negara, syarikat terpaksa meneruskan peralihan walaupun tidak bersedia, dan hasilnya adalah bencana. Keesokan harinya, berita yang lebih mengejutkan menanti di pejabat. Kerajaan China mengeluarkan kenyataan rasmi. Isinya, mempercepatkan kemerdekaan teknologi teras, mengurangkan lagi pergantungan kepada luar negara, khususnya mencapai swasembada sepenuhnya dalam bidang semikonduktor dan komponen ketepatan. Rakan sekerja bersorak, kerajaan menyokong kita. Kita tidak perlukan komponen Malaysia lagi. China akan menjadi kuasa terbesar di dunia. Kata-kata seperti itu bertebaran, tetapi saya cemas. Terdapat jurang terlalu besar antara realiti di lapangan dengan matlamat kerajaan. Mesyuarat strategi kecemasan diadakan di bilik mesyuarat. Ramai berhujah bahwa rancangan harus diubah sesuai mengikut pengumuman kerajaan. Kita perlu mengurangkan pergantungan kepada komponen Malaysia dengan lebih cepat dan melabur lebih banyak dalam memupuk pembekal China. Ini adalah dasar negara, kita mesti patuh.
Ketua pasukan pengeluaran menyuarakan tentangan dengan berhati-hati, tetapi masalah kualiti belum selesai. Rumutan pelanggan tidak putus-putus, dan pembatalan kontrak semakin meningkat. Jika kita mempercepatkan peralihan sekarang, keadaan akan menjadi lebih buruk. Eksekutif yang bertanggung jawab untuk strategi berkata dengan tegas, kesukaran jangka pendek mesti ditanggung. Dalam jangka panjang, kita mesti berdikari. Kita tidak boleh terus bergantung kepada Malaysia. Saya berpikir dalam hati apabila mendengar kata-kata itu, ini bukan berdikari, ini adalah tindakan mencederakan diri sendiri. Jika diteruskan tanpa persediaan, syarikat akan musnah. Tetapi saya tidak boleh menyuarakan kata-kata itu. Sudah jelas, saya akan dikecam jika saya berbuat demikian. Selepas mesyuarat, seorang rakan sekerja senior mendekati saya dengan perlahan. Apa pendapat kamu? Beritahu saya dengan jujur. Saya tergagas ketika dan menjawab, saya telah melihat sendiri Malaysia. Saya telah melihat kilang mereka, sistem kawalan kualiti, dan cara kerja mereka. Untuk mencapai tahap itu, kita memerlukan sekurang-kurangnya 5 tahun. Mencoba peralihan sekarang adalah tindakan bunuh diri. Rakan sekerja itu mengeluh, saya tahu, tetapi kita tidak boleh berkata begitu. Ia akan kelihatan seperti kita menentang dasar kerajaan. Kita hanya perlu ikut, walaupun jalan itu menuju ke gaung. Perbualan itu membebankan hati saya. Masalah Cina bukan hanya jurang teknologi, tekanan politik, suasana nasionalistik, dan keangkuhan yang tidak dapat melihat realiti bercampur baur. Seminggu kemudian, sebuah syarikat telekomunikasi utama Cina membuat pengumuman penting. Mereka telah menghentikan sepenuhnya penggunaan komponen Malaysia dan beralih kepada semua komponen buatan Cina. Media melaporkan ini sebagai kemenangan swasembada. Kerajaan mengeluarkan kenyataan tahniah dan media sosial dipenuhi dengan semangat patriotik. Tetapi pandangan orang dalam industri berbeza. Seorang rakan sekerja berbisik, syarikat itu sudah pun kehilangan 2 proyek Eropah karena masalah kualiti. Pengumuman ini sebenarnya hanya menyembunyikan kekalahan sebenar sebagai kemenangan. Saya mengangguk dengan kata-kata itu. Cina kini mengelak daripada realiti, tidak mengakui masalah, menyembunyikan kegagalan, dan berpura-pura berjaya. Dan sikap seperti itu menjadikan keadaan semakin teruk. 2 bulan kemudian, saya sekali lagi dihantar ke Malaysia. Kali ini, ia adalah mesyuarat kecemasan. Proyek tertunda karena masalah kualiti di pihak Cina, dan kami perlu berbincang penyelesaian dengan syarikat rakan kongsi Malaysia. Apabila saya mendarat di Kelia, perasaan saya berbeza. Jika lawatan pertama adalah kejutan, kali ini adalah kelegaan. Lapangan terbang yang teratur, orang ramai yang tenang, dan panduan yang tepat. Semuanya terasa selesa. Seolah-olah saya dilepaskan dari kekacauan Shanghai. Saya melawat syarikat rakan kongsi, dan Encik Rahman menyambut saya. Beliau masih sopan, tetapi ada sedikit kebimbangan di wajahnya. Kami duduk di bilik mesyuarat dan memulakan perbualan. Maribel San, jujur saya katakan, kami bimbang dengan berita yang datang dari Cina baru-baru ini. Kami dengar banyak syarikat cuba menggantikan komponen Malaysia dengan komponen Cina dan masalah kualiti timbul berturut-turut. Saya terpaksa mengakui, Anda betul, syarikat kami juga menghadapi masalah itu. Tahap teknologi pembekal Cina lebih rendah daripada jangkaan dan mereka kurang kestabilan kualiti. Jurang itu besar, terutamanya dalam bidang komponen ketepatan. Encik Rahman mengangguk. Seperti yang kami jangkakan, kualiti bukanlah sesuatu yang boleh dibina dalam sekelip mata. Ia memerlukan puluhan tahun, piawaian yang ketat, dan penambahbaikan yang berterusan. Memang benar, Cina berkembang pesat, tetapi kualiti memerlukan masa. Nadanya tidak sombong, beliau hanya menyatakan fakta. Tetapi fakta itu sukar diterima oleh Cina. Saya bertanya dengan berhati-hati. Jadi, bagaimana syarikat Malaysia melihat situasi ini? Encik Rahman berfikir sejenak dan menjawab, kebimbangan dan peluang. Kami bimbang pasaran Cina sendiri mungkin menjadi tidak stabil. Jika banyak syarikat Cina menghadapi masalah kualiti, seluruh rantaian bekalan boleh terjejas. Tetapi pada masa yang sama, ia adalah peluang. Kepentingan kualiti mendapat perhatian semula dan nilai produk Malaysia dinilai semula.
Saya merenung kata-kata itu. Malaysia tidak mengecam kesilapan Cina. Mereka hanya melakukan kerja mereka dengan tenang dan menunggu. Bercakap melalui quality, membuktikan melalui kebolehpercayaan, dan membiarkan masa mendedahkan kebenaran. Saya melawat kilang sekali lagi. Ada perubahan berbanding 6 bulan yang lalu. Barisan pengeluaran lebih otomatik, peralatan pemeriksaan quality dinaik taraf, dan kemahiran pekerja kelihatan lebih tinggi. Syarikat Malaysia tidak berhenti, mereka terus berevolusi. Ketua Kawalan Kualiti menjelaskan, kami tidak berpuas hati. Kadar kecacatan semasa ialah 0,2%, tetapi sasaran kami ialah 0,1%. Kami sentiasa berusaha untuk mendekati kesempurnaan. Itu adalah cara kami untuk terus hidup di pasaran. Mendengar kata-kata itu, saya sekali lagi merasai perbezaan dengan Cina. Cina fokus pada mengejar dengan pantas. Malaysia fokus pada mencapai kesempurnaan. Cina tergesa-gesa untuk menyamai Malaysia. Malaysia pula perlahan tetapi stabil mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur, saya mencatat dalam buku nota saya, strategi Cina pada dasarnya salah. Untuk mengejar Malaysia, mereka harus belajar cara Malaysia, tetapi Cina berpegang pada cara mereka sendiri. Kualiti mengatasi kepantasan, ketepatan mengatasi skala, pembangunan mampan mengatasi pertumbuhan pesat. Inilah kekuatan Malaysia, tetapi Cina enggan mengakuinya. Semasa makan malam di hotel, saya menonton berita. Berita Cina masih menekankan kejayaan swasembada, mengurangkan pergantungan kepada Malaysia, meningkatkan peratusan komponen buatan tempatan, mendapatkan teknologi sendiri. Berita seperti itu muncul berturut-turut, tetapi di sebalik itu, perkara lain sedang berlaku. Kontrak dibatalkan karena masalah kualiti, pelanggan luar negara lari, dan kepercayaan runtuh. Cina meraihkan kejayaan luaran sambil mengelak daripada kegagalan sebenar. Dalam perjalanan pulang ke Shanghai, saya termenung. Mengapa Cina memandang rendah terhadap Malaysia sebegitu rupa? Adakah mereka percaya bahwa kualiti akan datang secara semula jadi jika skala besar? Adakah mereka salah faham bahwa mereka boleh menjadi yang terbaik dalam semua bidang karena pertumbuhan yang pesat? Mungkin ya. Cina terlalu leka dengan kejayaan mereka sendiri sehingga gagal melihat kekuatan negara lain dengan betul. Malaysia adalah negara kecil, teknologinya ada, tetapi skalanya kecil. Oleh itu, Cina boleh mengatasinya. Tetapi realitinya berbeza. Malaysia kecil tetapi teliti, perlahan tetapi tenang. Tenang tetapi berkuasa. Dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang boleh dimusnahkan oleh skala atau kepantasan. Pesawat mendarat di Shanghai. Di luar lapangan terbang, bunyi bising dan kesesakan yang biasa menyambut saya. Saya mengeluh sambil berpikir, bilakah Cina akan menghadapi realiti? Bilakah mereka akan membuang keangkuhan dan belajar dengan rendah hati, dan adakah pada masa itu, ia sudah terlambat? Saya akan tahu jawabannya dalam beberapa bulan akan datang. Kesilapan Cina sudah terlalu besar untuk disembunyikan. Sebulan selepas kembali dari Malaysia, syarikat kami mengalami tamparan yang menentukan. Pembeli komponen otomotif terbesar Jerman memaklumkan semakan kontrak secara menyeluruh. Alasannya jelas, tidak memenuhi piawaian kualiti, kelewatan penghantaran berulang kali, dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Mesyuarat lembaga pengarah kecemasan dipanggil. Suasana di bilik mesyuarat seperti bilik pengebumian. Semua orang duduk dengan riak wajah yang serius, dan CEO menjerit sambil menghempas meja. Bagaimana ini boleh berlaku? Hubungan yang kita bina selama 10 tahun runtuh dalam sekelip mata. Pembeli Jerman menyumbang 30% daripada jualan kita. Kehilangan kontrak ini akan menyebabkan syarikat kita berada dalam krisis serius. Ketua pasukan pengeluaran melaporkan dengan suara yang bergetar, kadar kecacatan kekal tinggi sejak kita menukar komponen Malaysia kepada komponen Cina. Walaupun kita meminta penambahbaikan berkali-kali, pembekal Cina tidak dapat mengikutinya. Akibatnya, produk cacat dihantar kepada pelanggan, malah menghentikan barisan pengeluaran mereka. Pegawai keuangan mengumumkan angka. Dalam 6 bulan lepas, kerugian akibat masalah kualiti melebihi 30 juta yuan. Jika termasuk kos kerja semula, pampasan, dan penurunan kredit, ia akan menjadi lebih besar. Dan jika kita kehilangan kontrak dengan Jerman,
kemungkinan besar kita akan mencatat kerugian tahun ini. Eksekutif strategi mula mencari alasan, ini adalah masalah sementara. Pembekal Cina berada dalam kurva pembelajaran. Berikan mereka sedikit masa lagi, dan mereka pasti akan bertambah baik. Tetapi CEO menghempas meja lagi. Kita tiada masa, pelanggan mahukan kualiti sekarang. Kita tidak boleh meminta mereka menunggu sehingga tahun depan. Berikan penyelesaian segera. Bilik mesyuarat senyap. Tiada siapa yang dapat memberikan penyelesaian yang pasti. Semua orang tahu penyelesaian terpantas adalah kembali kepada komponen Malaysia. Tetapi berbuat demikian bermakna menentang dasar kerajaan. Saya mengangkat tangan dengan perlahan. Saya ada satu cadangan. CEO merenung saya. Cuba katakan. Saya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kita kembali kepada komponen Malaysia untuk komponen teras dan hanya mengekalkan komponen Cina untuk bahagian yang kurang kritikal. Kita tidak boleh berkompromi pada bahagian di mana kualiti adalah segala-galanya. Jika kita kehilangan pelanggan, syarikat kita sendiri tidak akan dapat bertahan. Eksekutif strategi segera membantah. Itu adalah langkah ke belakang. Ia bercanggah dengan dasar kerajaan. Dan di luar, ia akan dianggap sebagai pengakuan kegagalan. Saya menjawab dengan tegas, jika kita tidak mengakui kegagalan, kegagalan yang lebih besar akan menyusul. Kita akan kehilangan pembeli Jerman, pelanggan lain akan lari, dan akhirnya syarikat akan muflis. Kita tidak boleh memusnahkan syarikat demi ego. CEO menunjukkan wajah yang runsing. Selepas keheningan seketika, beliau membuat keputusan, kita ikut cadangan Maribel. Komponen teras kembali kepada Malaysia. Di luar, kita jelaskan ini sebagai strategi fleksibel. Malam itu, saya menghubungi syarikat Rakan Kongsi Malaysia. Encik Rahman menjawab. Saya menjelaskan situasinya dan meminta penghantaran semula komponen. Beliau berdiam diri seketika dan kemudian berkata, baiklah, kami akan cuba membantu. Tetapi jujur saya katakan, syarikat Maribel bukan satu-satunya. Kami menerima banyak permintaan serupa dari Cina baru-baru ini. Mereka mau kembali kepada komponen Malaysia. Saya tidak terkejut. Itu yang saya jangkakan. Masalah yang sama berlaku di seluruh Cina. Encik Rahman menyambung. Kami juga mempunyai had kapasiti pengeluaran dan sukar untuk memenuhi semua permintaan dengan segera. Kami terpaksa menetapkan keutamaan. Syarikat yang mengekalkan perkongsian jangka panjang akan dibantu dahulu dan kemudian kami akan mempertimbangkan syarikat lain. Makna kata-kata itu jelas. Syarikat yang meninggalkan Malaysia dan kini mau kembali akan diletakkan di belakang. Ia adalah pengajaran bahwa kepercayaan yang hilang sukar untuk diperolehi semula. Saya merayu, kami terpaksa melakukannya kerana tekanan politik. Ia lebih kepada paksaan oleh persekitaran daripada pilihan syarikat. Jika Anda memberi kami peluang lagi, kami menjamin kontrak jangka panjang. Encik Rahman mengeluh. Saya faham, kami akan melakukan yang terbaik, tetapi ia mungkin mengambil sedikit masa. Saya meletakkan telefon dan memandang keluar tingkap. Pemandangan malam Shanghai bersinar terang, tetapi di sebalik itu ada sesuatu yang runtuh. Keangkuhan Cina mula membayar harga. Melihat berita industri keesokan harinya, saya sadar bahwa masalah ini bukan sahaja syarikat kami. Berita melaporkan bahwa pengeluar peralatan elektronik terkemuka Cina menarik diri dari pasaran telepon pintar Eropah. Alasannya adalah kegagalan memenuhi piawaian keselamatan bateri. Masalah itu berlaku selepas chip pengurusan bateri Malaysia ditukar kepada buatan Cina. Artikel lain melaporkan syarikat telekomunikasi terbesar China kehilangan projek di Timur Tengah. Masalah kebolehpercayaan peralatan rangkaian. Ini juga berlaku selepas komponen teras Malaysia diganti. Industri semikonduktor juga sama. Berita mengenai pembatalan pesanan daripada pelanggan Taiwan oleh syarikat foundry Cina. Kualiti menurun mendadak apabila bahan Malaysia yang digunakan dalam proses ketepatan digantikan dengan buatan Cina. Koraknya jelas. Syarikat Cina yang cuba menggantikan komponen teras Malaysia gagal berturut-turut dan kesannya adalah kehilangan pasaran luar negara. Cina boleh mengiklankan swasembada di pasaran domestik, tetapi kualiti itu tidak diiktiraf di pasaran global. Seminggu kemudian, Forum Kecemasan Industri diadakan. Pegawai kerajaan,
eksekutif syarikat besar, dan pakar penyelidikan berkumpul, tetapi temanya adalah penstabilan rantaian bekalan. Namun perbincangan sebenar adalah bagaimana untuk menguruskan kegagalan penggantian komponen Malaysia. Seorang pegawai kerajaan berdiri dan berkata, pembangunan teknologi sendiri adalah strategi negara, dan ia mesti diteruskan walaupun ada kesukaran jangka pendek. China pasti akan berdikari dalam semua bidang, tetapi seorang presiden syarikat kecil dari kalangan hadirin mengangkat tangan. Kami bukan menghadapi kesukaran jangka pendek, tetapi krisis kelangsungan hidup. Kami kehilangan pelanggan luar negara kerana masalah kualiti. Jualan kami berkurangan separuh, dan kami tidak mampu membayar gaji pekerja. Tolonglah hadapi realiti. Dewan gempar. Presiden syarikat lain turut mengangguk. Semua orang menghadapi kesukaran yang sama. Pegawai kerajaan itu berkata dengan tegas, strategi negara tidak berubah. Syarikat mesti berusaha lebih keras, melabur dalam pembangunan teknologi, meningkatkan kualiti, dan memastikan daya saing global. Forum berakhir, dan beberapa presiden syarikat berkumpul di koridor dan berbisik. Kerajaan tidak faham realiti. Pembangunan teknologi bukan sesuatu yang boleh dilakukan dalam sekelip mata. Kita tidak mungkin dapat mengejar apa yang Malaysia bina selama berpuluh-puluh tahun dalam beberapa tahun. Seorang presiden tersenyum pahit dan berkata, akhirnya, kita akan kembali menggunakan produk Malaysia secara rahsia. Walaupun secara rasmi kita katakan produk tempatan. Jika tidak, syarikat kita akan muflis. Saya berasa pahit mendengar kata-kata itu. Janji China untuk menggantikan Malaysia kini kosong. Keadaan ironi di mana mereka secara luaran melaungkan swasembada, tetapi sebenarnya akan menjadi lebih bergantung kepada Malaysia. Malam itu di bilik hotel, saya merenung kembali setahun ini. Saya teringat diri saya yang memandang rendah terhadap Malaysia setelah melihat video kekecohan di kafe di Kuala Lumpur. Saya fikir Malaysia juga sama seperti China. Asia semuanya serupa, tetapi realitinya adalah sebaliknya. Malaysia tenang tetapi berkuasa. Kecil tetapi teliti, perlahan tetapi mampan, dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang boleh dimusnahkan oleh skala atau kepantasan. China memandang rendah terhadap Malaysia. Mereka percaya bahwa jika skala besar, mereka akan menang. Jika pantas, mereka akan mengejar. Jika ada kehendak politik, segala-galanya mungkin. Tetapi kualiti tidak dibina hanya dengan kehendak. Ia memerlukan masa, know-how, budaya, dan sistem. Dan Malaysia mempunyai semua itu. Mulai bulan depan, keadaan akan menjadi lebih buruk. Lebih banyak syarikat Cina akan disingkirkan dari pasaran luar negara, lebih banyak kontrak akan dibatalkan, dan lebih banyak syarikat akan cuba kembali kepada Malaysia. Tetapi, pada masa itu, ia mungkin sudah terlambat. Kepercayaan yang hilang sukar untuk diperolehi semula, dan syarikat Malaysia tidak akan menunggu selama-lamanya. Saya membuka komputer riba dan mula menulis laporan. Tajuknya, Kos Memandang Rendah Terhadap Malaysia. Ini bukan laporan dalaman, tetapi catatan pribadi saya. Saya ingin menyusun proses ini dan menjadikannya sebagai pengajaran. Saya memulakan ayat pertama. China memandang rendah terhadap Malaysia, dan keangkuhan itu telah mendorong syarikat China ke ambang kemusnahan. Ini bukan masalah teknologi. Ini adalah masalah sikap. Kos keangkuhan yang tidak belajar dengan rendah hati, tidak menghadapi realiti, dan tidak mengakui kekuatan pihak lawan. Di luar tingkap, Shanghai masih bersinar terang. Tetapi saya tahu, di sebalik cahaya itu, ada sesuatu yang besar sedang runtuh. 3 bulan lagi berlalu. Keadaan menjadi lebih buruk seperti yang dijangkakan, dan industri pembuatan Cina berada dalam keadaan panik. Syarikat kami bernasib baik kerana kembali kepada komponen Malaysia lebih awal, tetapi banyak syarikat lain tidak bernasib baik. Pada suatu pagi, CEO syarikat memanggil saya. Maribel, kamu perlu ke Malaysia sekali lagi. Kali ini, untuk rundingan kontrak jangka panjang. Kita mesti tunjukkan betapa kita memerlukan rakan kongsi Malaysia. Saya mengangguk. Setahun yang lalu, China fikir mereka berada di kedudukan yang lebih tinggi, tetapi kini kedudukan itu telah berubah sepenuhnya. Syarikat Malaysia kini memegang hak memilih, dan syarikat China perlu berusaha untuk dipilih. Saya tiba di Klia pada waktu pagi. Ini adalah lawatan ketiga,
tetapi saya sudah biasa. Lapangan terbang yang teratur, orang ramai yang tenang, panduan yang tepat. Semuanya boleh dijangka, dan itu memberikan rasa selamat. Saya meletakkan bagasi di hotel, dan segera menuju ke syarikat rakan kongsi. Encik Rahman menunggu di lobi, tetapi air mukanya berbeza daripada sebelumnya. Setahun yang lalu, beliau sopan tetapi berhati-hati. Kini, keyakinan terpancar. Saya masuk ke bilik mesyuarat, dan kali ini lebih ramai orang yang duduk. CEO, eksekutif teknikal, eksekutif jualan, dan pegawai undang-undang seramai 6 orang. Ini bermakna ini adalah rundingan penting, bukan sekadar mesyuarat. CEO memulakan perbualan. Maribel, lama tidak berjumpa. Nampaknya, banyak perubahan berlaku di pasaran Cina baru-baru ini. Saya mengakui dengan jujur. Ya, banyak perubahan. Sejujurnya, kami melakukan kesilapan. Kami memandang rendah terhadap teknologi Malaysia dan salah anggap bahwa ia boleh digantikan dengan mudah. Akibatnya adalah bencana. CEO mengangguk. Kami juga memerhatikan proses itu. Banyak syarikat Cina kembali kepada kami. Mereka mahu beralih semula kepada komponen Malaysia, tetapi kami juga mempunyai had kapasiti pengeluaran, dan kami perlu menetapkan keutamaan. Eksekutif jualan mengeluarkan dokumen. Dalam 3 bulan lepas, pertanyaan dari Cina meningkat 300% berbanding tahun sebelumnya. Semuanya meminta bekalan komponen Malaysia. Kami mengutamakan pelanggan sedia ada, dan pelanggan baru atau yang kembali perlu mendaftar dalam senarai menunggu. Saya faham makna kata-kata itu. Syarikat Malaysia kini berada di kedudukan di mana mereka boleh memilih pelanggan. Setahun yang lalu, mereka berhati-hati kerana takut kehilangan pasaran Cina, tetapi kini kedudukan telah berubah. Eksekutif teknikal menambah. Sementara itu, kami juga tidak berdiam diri. Kami mengembangkan kapasiti pengeluaran sebanyak 30%, membangunkan teknologi baru, dan piawaian kualiti telah meningkat lagi. Kadar kecacatan kini telah menurun kepada 0,08%. Saya terkejut mendengar angka itu. Daripada 0,2% setahun yang lalu, kini menjadi 0,08%. Syarikat Malaysia tidak berhenti, mereka terus berevolusi. Semasa China bergelut untuk mengejar, Malaysia telah bergerak lebih jauh ke hadapan. Rundingan bermula. Saya mencadangkan kontrak jangka panjang, menjamin kuantiti, dan menunjukkan kesediaan untuk berunding harga. Reaksi pihak Malaysia berhati-hati. Pegawai undang-undang berkata, kami setuju dengan kontrak jangka panjang, tetapi ada syarat. Kontrak sekurang-kurangnya 5 tahun. Denda akan dikenakan untuk pembatalan di tengah jalan, dan piawaian kualiti mesti ditetapkan dengan jelas. Dan yang paling penting, jaminan bahwa Anda tidak akan beralih semula kepada komponen Cina atas sebab politik. Saya teragak-agak seketika. Syarat itu keras, terutama syarat terakhir, yang mungkin bertentangan dengan dasar kerajaan Cina. Tetapi tiada pilihan. Tanpa komponen Malaysia, syarikat kami tidak akan dapat bertahan. Kami setuju. Kami menerima syarat itu. Kami ikhlas mahukan perkongsian jangka panjang. CEO tersenyum. Bagus. Tetapi ada sesuatu yang Anda perlu fahami. Setahun yang lalu, apabila banyak syarikat Cina meninggalkan kami terluka. Rakan kongsi yang kami bekerja sama selama 10-20 tahun tiba-tiba berpaling. Oleh itu, kali ini kami terpaksa berhati-hati. Kepercayaan yang musnah sukar untuk diperolehi semula. Saya menundukkan kepala. Saya minta maaf. Kami bertindak melulu. Kami gagal menilai nilai teknologi Malaysia dengan betul dan salah anggap bahwa ia boleh digantikan dengan mudah. Sekarang kami tahu, tanpa rakan kongsi Malaysia, kami tidak boleh bersaing di pasaran global. Keheningan melanda bilik mesyuarat. Kemudian, CEO berkata lagi, baiklah, kami percaya pada keikhlasan Maribel. Kami akan meneruskan penyediaan kontrak. Tetapi ingat, ini adalah peluang terakhir. Jika Anda meninggalkan kami lagi, tiada jalan kembali. Rundingan berakhir dan kami makan tengah hari bersama. Suasana sedikit lembut dan Encik Rahman bertanya dengan berhati-hati. Jujur, bagaimana situasi Cina sekarang? Ia tidak banyak kelihatan di media. Saya mengeluh dan menjawab, kekacauan.
Secara luaran, mereka mengiklankan swasembada, tetapi sebenarnya banyak syarikat menghadapi kesukaran. Mereka kehilangan pasaran luar negara kerana masalah kualiti, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan jualan merosot mendadak. Terutamanya syarikat yang cuba menggantikan komponen teras Malaysia menerima tamparan yang paling besar. Eksekutif teknikal mengangguk. Seperti yang dijangka, kualiti tidak boleh dibina sekelip mata. Kami mengambil masa 40 tahun untuk mencapai tahap sekarang. Memperbaiki sedikit demi sedikit setiap hari, belajar dari kegagalan, dan meningkatkan piawaian. Cina tidak realistik untuk cuba mengejar dalam beberapa tahun. Eksekutif jualan menambah. Dan sejujurnya, kegagalan Cina menjadi peluang bagi kami. Nilai teknologi Malaysia dinilai semula. Kesadaran bahawa ia sukar digantikan tersebar dan permintaan untuk produk kami meningkat mendadak. Kini, kami berada di kedudukan di mana kami boleh memilih pelanggan. Saya berasa pahit mendengar kata-kata itu. Keangkuhan Cina telah meningkatkan lagi kedudukan Malaysia. Cuba menekan Malaysia, tetapi sebaliknya menjadikan Malaysia lebih kuat. Selepas makan, saya melawat kilang sekali lagi. Lawatan setahun kemudian, dan perubahannya jelas. Barisan pengeluaran diperluas, peralatan baru diperkenalkan, dan bilangan pekerja juga meningkat. Syarikat Malaysia telah mengubah krisis menjadi peluang. Ketua Kawalan Kualiti yang saya temui menjelaskan dengan bangga, kami baru-baru ini memperkenalkan sistem pemeriksaan kualiti berasaskan AI. Ia dapat mengesan kecacatan mikroskopik yang sukar dilihat oleh mata manusia. Berkat itu, kadar kecacatan menurun lagi, dan kepuasan pelanggan mencapai tahap tertinggi. Saya melihat sistem itu dan berpikir, inilah kekuatan Malaysia. Terus berevolusi tanpa berpuas hati. Walaupun kadar kecacatan 0,2% sudah hebat, mereka berusaha untuk mengurangkannya kepada 0,08%. Sikap sentiasa maju untuk mencapai kesempurnaan. Dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur, Encik Rahman berkata, "Maribel, sejujurnya, adakah Anda ingat kali pertama kita bertemu setahun yang lalu? Pada masa itu, ada berita bahawa China akan menggantikan Malaysia. Dalam hati saya bimbang. Mungkin ia benar-benar mungkin. Adakah kita akan ditinggalkan?" Saya terkejut dan bertanya, "Benarkah?" Pada masa itu, Anda kelihatan begitu yakin. Encik Rahman ketawa. Di luar, kita perlu menunjukkan keyakinan. Tetapi dalam hati, saya bimbang. Kepantasan Cina menakutkan. Tetapi selepas setahun berlalu, saya tahu, kebimbangan saya adalah sia-sia. Kepantasan sahaja tidak dapat mengalahkan kualiti. Saya mengangguk. Betul, Cina pantas, tetapi Malaysia tepat. Cina besar, tetapi Malaysia teliti. Dan akhirnya, pasaran memilih kualiti. Saya kembali ke hotel, membuka komputer riba, dan mencatat rekod hari itu. Tajuknya, Kemenangan Senyap Malaysia. Malaysia tidak memuji diri dengan lantang. Apabila Cina mencabar, mereka tidak membalas. Apabila dipandang rendah, mereka tidak marah. Mereka hanya melakukan kerja mereka dengan tenang, meningkatkan kualiti, membangunkan teknologi, dan memuaskan hati pelanggan, dan masa mendedahkan kebenaran. Malaysia sukar digantikan. Ini bukan kemenangan yang dimenangi dengan senjata. Ia adalah kemenangan yang dimenangi dengan teknologi, kualiti, dan kepercayaan. Ia tidak glamor, tetapi pasti. Ia tidak bising, tetapi berkuasa. Malaysia membuktikan kepada dunia, walaupun kecil, jika teliti, mereka boleh menang. Walaupun perlahan, jika tepat, mereka boleh menang. Dan walaupun senyap, jika cemerlang, mereka boleh menang. Di luar tingkap pemandangan malam Kuala Lumpur kelihatan. Tidak glamor, tetapi stabil. Tidak bising, tetapi meriah. Tidak besar, tetapi sempurna. Saya rasa saya kini faham bagaimana bandar ini, bagaimana negara ini mengagumkan dunia. Dalam perjalanan pulang ke Shanghai keesokan harinya, saya berfikir, apa yang akan berlaku kepada Cina seterusnya? Adakah mereka akan terus berpegang pada keangkuhan atau belajar dengan rendah hati? Bagaimana hubungan mereka dengan Malaysia akan berubah? Tetapi satu perkara yang pasti, Malaysia telah menjadi kewujudan yang tidak boleh diabaikan lagi. Negara yang kecil tetapi kuat, senyap tetapi berpengaruh,
perlahan tetapi mampan. Dan dunia mula mengiktiraf nilainya. Sebulan selepas kembali, syarikat kami kembali stabil berkat kontrak jangka panjang dengan Malaysia, tetapi seluruh industri masih dalam kekacauan. Syarikat yang tidak dapat kembali kepada Malaysia terus menghadapi kesukaran dan kesannya semakin merebak. Pada suatu petang, mesyuarat kecemasan industri dipanggil. Semua orang tegang apabila mendapat berita bahwa seorang pegawai kerajaan berpangkat tinggi akan hadir. CEO, pembuatan utama, berkumpul di bilik mesyuarat. Suasana suram. Pegawai kerajaan berdiri dan mula berucap, "Kami mengambil serius keadaan baru-baru ini. Banyak syarikat menghadapi kesukaran di pasaran luar negara, ekspor berkurangan, dan daya saing antara bangsa terjejas. Kami mesti menyelesaikan masalah ini." Seorang CEO mengangkat tangan dan berkata, "Punca utama masalah adalah jelas. Percubaan untuk menggantikan komponen teras Malaysia secara tergesa-gesa. Kami terpaksa meneruskan peralihan di bawah tekanan politik walaupun teknologi kami belum bersedia. Akibatnya adalah bencana." Seorang CEO lain menyambung, "Syarikat kami kehilangan 5 pelanggan Eropah. Kepercayaan yang dibina selama 15 tahun runtuh dalam setahun sahaja. Hanya satu sebab, kualiti. Apabila kami menggunakan komponen Malaysia, tiada masalah. Apabila kami beralih kepada China, kadar kecacatan meningkat 10 kali ganda." Dewan gempar. Semua orang mempunyai pengalaman yang serupa. Air muka pegawai kerajaan mengeras. Jadi, apakah penyelesaiannya? Adakah kita akan bergantung kepada Malaysia semula? Itu bertentangan dengan dasar swasembada. Seorang pakar teknologi berucap dengan berhati-hati, "Swasembada adalah matlamat yang baik. Tetapi kita memerlukan peta jalan yang realistik. Kita tidak boleh mengejar teknologi yang dibina oleh Malaysia selama 40 tahun dalam masa 5 tahun. Kita harus mendekatinya secara berperingkat. Buat masa ini, kita bekerja sama dengan Malaysia sambil perlahan-lahan membangunkan teknologi kita sendiri." Seorang pakar lain bersetuju, "Dan ada sesuatu yang kita perlu akui secara jujur. Kita terlalu memandang rendah terhadap Malaysia. Kita pikir ia negara kecil, skalanya kecil, jadi kita boleh mengejar dengan mudah. Tetapi, kekuatan Malaysia bukanlah skala, tetapi ketepatan. Mengabaikan itu adalah kesilapan kita." Bilik mesyuarat senyap. Semua orang tahu kebenaran kata-kata itu, tetapi tidak mudah untuk mengakuinya di khalayak ramai. Ia adalah isu yang melibatkan ego China. Pegawai kerajaan berfikir sejenak dan kemudian berkata, "Baiklah, kami akan mengkaji semula dasar itu. Tetapi secara luaran, kita mesti mengekalkan nada swasembada. Kerjasama dengan Malaysia akan diletakkan sebagai perkongsian strategik dan akan digambarkan sebagai kemerdekaan berperingkat." CEO menghela nafas lega. Sekurang-kurangnya, mereka kini mempunyai alasan untuk bekerja sama dengan Malaysia semula. Tetapi saya berasa pahit. Akhirnya, mereka tidak mengakui kegagalan, hanya mencipta alasan. Selepas mesyuarat, beberapa CEO berkumpul di koridor dan berbual. Seorang berbisik, "Akhirnya, kita terpaksa menunduk kepada Malaysia lagi. Apabila saya fikir betapa sombongnya kita setahun yang lalu, saya rasa malu." Yang lain bersetuju, "Ya, kita mengabaikan Malaysia. Kita fikir ia negara kecil yang lemah. Tetapi sebenarnya, ia negara yang kecil tetapi kuat, senyap tetapi berpengaruh. Semasa kita mendesak dengan skala, mereka meyakinkan dunia dengan kualiti." Saya mengangguk mendengar perbualan itu. Setahun setengah yang lalu, saya teringat diri saya memandang rendah terhadap Malaysia setelah melihat video kekecohan di kafe. Pada masa itu, saya juga melakukan kesilapan yang sama, menilai seluruh negara berdasarkan satu peristiwa, melihat luaran dan kehilangan intipati, dan membuat penilaian yang sombong. Tetapi selepas mengalami Malaysia secara langsung, saya sadar, satu kekecohan tidak mewakili intipati negara itu. Sebaliknya, cara mereka menangani kekecohan, sistem mereka untuk mengekalkan ketertiban, dan budaya mereka untuk menjaga kualiti, itulah kuasa negara yang sebenar. Keesokan harinya, saya menghantar email kepada syarikat rakan kongsi Malaysia.
Saya memaklumkan berita bahwa kerajaan Cina sedang mengkaji semula dasar dan lebih banyak syarikat Cina akan mencari kerjasama dengan Malaysia pada masa hadapan. Saya juga menambah refleksi pribadi. Setahun setengah yang lalu, apabila saya pertama kali melawat Malaysia, saya penuh dengan prasangka, tetapi sekarang ia berbeza. Saya memahami nilai sebenar Malaysia dan menyadari mengapa nilainya sukar digantikan. China memandang rendah terhadap Malaysia adalah kesilapan besar, dan kami membayar harga yang mahal. Sekarang, saya menghormati Malaysia. Saya menghantar email itu dan memandang keluar tingkap. Bandar Shanghai masih sibuk, orang ramai bergerak tergesa-gesa, dan bandar itu terus berkembang. Tetapi saya tahu, kepantasan sahaja tidak cukup. Kualiti, kepercayaan, dan kemampanan mesti menyertai untuk mencapai kejayaan sebenar. Malam itu, saya bertemu rakan sekelas universiti yang sudah lama tidak berjumpa. Semua orang bekerja dalam pelbagai bidang, dan seorang rakan bertanya, "Saya dengar Malaysia hebat baru-baru ini. Benarkah?" Saya mengangguk. "Ya, betul." Saya pun tidak tahu pada mulanya, tetapi selepas mengalaminya secara langsung, ia adalah negara yang luar biasa. Kecil tetapi kuat, senyap tetapi berpengaruh, perlahan tetapi stabil. Kita terlalu memandang rendah terhadap Malaysia. Rakan lain bertanya, "Jadi, adakah Cina tidak dapat mengejar Malaysia?" Saya berfikir sejenak dan menjawab, "Kita boleh mengejar, tetapi ia memerlukan masa. Dan yang paling penting, kita mesti belajar cara Malaysia. Kualiti mengatasi kepantasan, ketepatan mengatasi skala, pembangunan mampan mengatasi pertumbuhan pesat. Selagi kita sombong dengan berkata kita lebih besar atau lebih pantas, kita tidak akan dapat melepasi Malaysia." Rakan-rakan mengangguk senyap. Semua orang tahu kesukaran industri pembuatan Cina baru-baru ini. Saya menambah, dan ada sesuatu yang perlu kita tahu. Malaysia tidak berhenti semasa kita gagal. Mereka terus berevolusi, terus memperbaiki, terus maju. Jadi, walaupun kita bermula sekarang, Malaysia sudah jauh di hadapan. Itu adalah realiti. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya merenung setahun setengah ini. Bagaimana salah faham yang bermula dari kekecohan di kafe Malaysia telah membawa kepada kegagalan strategik seluruh Cina. Betapa besarnya kos memandang rendah terhadap sebuah negara. Dan betapa banyaknya yang telah saya pelajari dalam proses itu. Saya tahu sekarang. Kuasa negara yang sebenar bukanlah saiz atau kepantasan. Kualiti, kepercayaan, dan kemampanan adalah kuasa sebenar. Dan Malaysia adalah negara yang memiliki kuasa itu. 5 bulan lagi berlalu, saya kini melawat Malaysia buat kali kelima. Kali ini bukan tugasan kerja, tetapi perjalanan pribadi. Saya ingin memahami Malaysia dengan lebih mendalam. Semasa berjalan di Kuala Lumpur, saya teringat lawatan pertama 2 tahun yang lalu. Pada masa itu, saya penuh dengan prasangka. Malaysia juga pasti bising dan huru-hara seperti Cina. Asia semuanya serupa. Tetapi sekarang ia berbeza. Saya memahami nilai sebenar Malaysia dan menyadari mengapa negara ini diiktiraf di dunia. Saya duduk di sebuah kafe, membuka komputer riba. Saya menyusun 2 tahun ini sebagai rekod. Tajuknya, Kebangkitan Senyap Malaysia, gambaran penuh. Ini bukan laporan perniagaan, tetapi catatan kesedaran pribadi saya. Saya membaca semula ayat pertama. 2 tahun yang lalu, saya memandang rendah terhadap Malaysia. Dan itu bukan kesilapan saya seorang. Seluruh Cina melakukan kesilapan yang sama. Kami fikir, Malaysia kecil, senyap, jadi ia boleh digantikan dengan mudah. Tetapi kami salah. Hanso, ярагите сказали semua. Saya melihat keluar tingkap. Orang ramai berjalan di jalan dengan teratur. Mereka menunggu lampu isyarat di lintasan, beratur untuk menaiki bas, dan berbual dengan senyap. Itu semua tidak kelihatan istimewa lagi. Ia adalah rutin harian. Tetapi betapa besarnya kuasa rutin harian itu, saya tahu sekarang. Saya terus menulis di komputer riba. Kebangkitan senyap Malaysia adalah perang tanpa bunyi tembakan. Perang yang diperjuangkan dengan kualiti, bukan senjata. Dengan kepercayaan, bukan ancaman. Dengan keyakinan, bukan paksaan. Dan Malaysia menang. Menang dengan senyap, pasti, dan tanpa keraguan.
Berita terkini membuktikan kemenangan itu. Berita bahwa syarikat semikonduktor Malaysia meningkatkan lagi bahagian pasaran global. Laporan bahwa baterai Malaysia menjadi standar untuk kendaraan elektrik di seluruh dunia. Artikel yang menyatakan peralatan pertahanan Malaysia mendapat permintaan di Timur Tengah dan Eropah. Malah, analisis bahwa teknologi perubatan Malaysia memimpin pasaran Asia. Sementara itu, syarikat Cina masih dalam kesukaran. Bahagian pasaran luar negara terus menurun, masalah kualiti berulang, dan mereka gagal memulihkan kepercayaan. Jurang dengan Malaysia tidak berkurangan, malah semakin melebar. Saya menambah satu ayat lagi. 2 tahun Cina memandang rendah terhadap Malaysia adalah peluang bagi Malaysia. Semasa pesaing melakukan kesilapan, Malaysia menjadi lebih kuat. Semasa dikritik, mereka meningkatkan kualiti. Semasa dicabar, mereka mengukuhkan kedudukan. Inilah kebangkitan sebenar. Telepon berbunyi. Mesej dari Encik Rahman. Mari Belsan, ada masa untuk makan malam-malam ini. Di tempat tidak rasmi. Saya bersetuju dengan gembira. Pukul 7 malam, saya bertemu di sebuah restoran. Selain Encik Rahman, 2 eksekutif syarikat Malaysia lain turut serta. Orang-orang yang saya kenali selama 2 tahun ini. Kami berbual santai sambil makan. Seorang eksekutif berkata sambil ketawa, "Mari Belsan, Anda sudah terbiasa dengan Malaysia. Berbeza daripada kali pertama Anda datang." Saya ketawa dan menjawab, "Ya, kali pertama saya datang, saya penuh dengan prasangka. Saya pikir Malaysia juga huru-hara seperti Cina. Tetapi sekarang saya faham. Apa kuasa sebenar Malaysia?" Encik Rahman bertanya, "Bagaimana keadaan Cina baru-baru ini? Adakah keadaan bertambah baik?" Saya menjawab dengan jujur, "Perlahan, tetapi masih sukar." Banyak syarikat kembali bekerja sama dengan Malaysia dan kerajaan juga telah mengubah suai dasar. Tetapi masa dan kepercayaan yang hilang tidak mudah untuk diperolehi semula. Yang paling penting, semua orang kini sadar, Malaysia tidak boleh digantikan. Seorang eksekutif lain bertanya dengan berhati-hati, "Secara pribadi, bagaimana Anda melihat situasi ini?" Sebagai orang Cina, saya berpikir sejenak dan menjawab, "Jujur, pada mulanya ego saya terluka. Saya percaya Cina lebih besar dan kuat daripada Malaysia, dan saya tidak mahu mengakui bahwa kami kalah dalam kualiti. Tetapi sekarang ia berbeza. Ini bukan masalah ego, ini masalah realiti. Hakikatnya, Malaysia lebih baik, dan mengakui serta belajar daripadanya adalah untuk kebaikan Cina." Encik Rahman mengangguk. Mentaliti itu penting. Sebenarnya, kami juga banyak yang perlu dipelajari. Kepantasan, skala, dan kepekaan pasaran Cina sungguh menakjubkan. Jika kita saling belajar dan bekerja sama, kedua-dua negara boleh menjadi lebih kuat. Makan malam berakhir, dan kami keluar. Pemandangan malam Kuala Lumpur terbentang di hadapan saya. Sungai mengalir dengan tenang, lampu bangunan bersinar lembut, dan bandar itu bernafas dengan aman. Tidak glamor, tetapi cantik. Tidak bising, tetapi bersemangat. Tidak besar, tetapi sempurna. Saya melihat pemandangan itu dan sadar, inilah Malaysia. Negara yang kuat tanpa menjerit, cemerlang tanpa bermegah, dan membuktikan tanpa menuntut. Negara yang diiktiraf dunia, diyakini pasaran, dan nilainya disahkan oleh masa. Keesokan harinya, dalam perjalanan ke Kelia, saya berbual dengan pemandu taksi. Pemandu bertanya, "Bagaimana Malaysia?" Saya menjawab dengan ikhlas, menakjubkan. Kali pertama saya datang, saya fikir ia negara kecil, tetapi kini saya faham. Saiz tidak penting. Malaysia kecil tetapi teliti, senyap tetapi berpengaruh, perlahan tetapi mampan. Kebangkitan senyap Malaysia yang saya saksikan tidak akan saya lupakan. Pemandu itu ketawa dan menjawab, "Terima kasih. Kami juga berusaha setiap hari. Walaupun tidak sempurna." Saya menggelengkan kepala. "Tidak, saya nampak Anda berusaha untuk mendekati kesempurnaan. Itulah kuasa Malaysia." Saya tiba di lapangan terbang dan check-in. Saya teringat 2 tahun ini. Bagaimana salah faham yang bermula dari kekecohan di kafe telah diubah sepenuhnya. Bagaimana memandang rendah bertukar menjadi penghormatan.
dan bagaimana prasangka bertukar menjadi pemahaman. Saya menaiki pesawat dan mencatat rekod terakhir. Saya menyaksikan kebangkitan senyap Malaysia. Ia bukan kemenangan ketenteraan. Ia adalah kemenangan yang dicapai dengan teknologi, kualiti, dan kepercayaan. Malaysia mengubah saat-saat Cina memandang rendah menjadi peluang, cabaran menjadi baja pertumbuhan, dan kritikan menjadi motivasi untuk membuktikan. 2 tahun yang lalu, saya tidak mengenali Malaysia. Tetapi sekarang saya tahu, Malaysia adalah negara yang bersedia dengan senyap, bertindak dengan tenang, dan membuktikan dengan pasti. Negara yang melakukan yang terbaik walaupun dunia tidak memerhatikan, menjaga kualiti walaupun tidak diiktiraf, dan tidak berganjak walaupun krisis melanda. Yuran Gripas Farmaizivaki, Rabic. Saya bekerja di Cina, tetapi mulai sekarang saya akan berpikir menggunakan piawaian Malaysia. Apabila menilai sesuatu, memilih sesuatu, membuat keputusan, saya akan bertanya kepada diri sendiri, apa yang akan dilakukan oleh Malaysia? Dan piawaian itu akan menjadikan saya seorang profesional yang lebih baik. Kebangkitan senyap Malaysia. Saya menyaksikannya sendiri, dan pengalaman itu mengubah hidup saya. Pesawat berlepas. Di luar tingkap, Kuala Lumpur perlahan-lahan menjadi kecil, tetapi di hati saya, Malaysia semakin membesar. Negara yang kecil, tetapi hebat, senyap tetapi berkuasa, Malaysia. Saya kini tahu nilai sebenar negara itu. Nilai yang paling berharga